Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, pada pagi ini kita akan menyambung pembelajaran dalam bahasa Melayu tahun 3 dengan tema yang baru iaitu budaya, kesenian dan estetika. Dan tajuk kita pada hari ini adalah kekalkan warisan kita. Dan kita pun dah mulakan buku teks jilid 2 ya. Jadi buku teks jilid 1 tu awak boleh simpan ya, simpan elok-elok. Jadi kita akan mulai pada hari ini kita akan menggunakan buku teks GM jilid yang kedua. Baik, jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang kebudayaan, kesenian dan estetika. Okay. Kebudayaan dan kesenian ni adalah seperti kita punya pakaian, kita punya makanan. Okay, dan kesenian ni pula macam kita punya persembahan tarian, keunikan makanan kita dan estetika. Okay, estetika ni juga pula merupakan maksudnya kita punya keindahan kita, maksud keindahan ataupun keunikan dalam kebudayaan dan kesenian yang ada dekat negara kita. Okey, kita tengok. Kalau awak nampak gambar kat situ tentang pakaian tradisional, ada macam-macam pakaian tradisional kat situ ya. Kemudian awak tengok tentang tarian tradisional, makanan dan juga permainan tradisional. Ada banyak tradisional ya dalam negara kita ni. Tradisional ni maksudnya benda yang kita telah ada sejak daripada dulu lagi ya. Bukan benda yang kita baru sekarang ni baru kita ada, baru kita reka dan sebagainya ya. Maksudnya daripada zaman nenek moyang kita dulu dah ada pakaian tradisional, tarian tradisional, makanan juga dan juga permainan. Okey. Jadi ada setengah permainan ataupun makanan tu kita jarang jumpa dah pun sekarang tapi ni cikgu ada sediakan beberapa contoh pakaian tradisional. Okey, nampak tu pakaian tradisional ya. Okey, pakaian tradisional yang kita ada sejak daripada dulu ada contohnya baju kurung, baju kebaya, baju Melayu. Okey, itu untuk orang Melayu lah. Manakala sari untuk orang India dan cheongsam untuk perempuan berbangsa Cina. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Ada banyak lagi. Okey. Kemudian kita tengok tentang permainan tradisional. Okey, permainan tradisional. Okey, permainan tradisional ni biasanya kalau permainan yang sejak daripada dulu-dulu, sejak daripada zaman datuk nenek kita dulu adalah seperti wow, congkak, batu seremban, permainan teng-teng dan sebagainya. Ada banyak lagi ya, cikgu senaraikan sedikit sahaja. Okey, seterusnya tengok tentang tarian tradisional. Okey, tarian tradisional yang kita ada sejak dulu ada seperti zapin, makyung, joget, tarian India, tarian kipas dan sebenarnya banyak lagi ya. Okey, sebenarnya ini merupakan tarian tradisional. Dan juga ni pula makanan tradisional. Okey, makanan tradisional ni saya rasa awak banyak sekali jumpa terutamanya apabila kita menyambut perayaan kan. Tak kira lah perayaan tu untuk orang Melayu, India ataupun Cina. Okey. Contohnya kalau macam ketupat, lemang, dodol ni biasanya kita terkenal masa perayaan hari raya puasa dan juga hari raya haji kan. Ada manakala kuih bulan biasanya terkenal semasa tahun baru Cina dan juga maruku. Biasanya makanan tradisional masyarakat India ya. Okey, jadi kita tahu sedikit sebanyak mengenai pakaian tradisional, permainan tradisional, tarian tradisional dan makanan tradisional. Okey, ini sebahagian yang cikgu senaraikan. Nanti cikgu nak awak fikir sendiri ya. Awak fikir sendiri apakah lagi yang senarai-senarai yang ada selain daripada yang cikgu dah senaraikan di sini ya. Awak boleh fikir sendiri nantilah. Okey, kita terus. Jadi untuk muka surat seterusnya, kalau awak nampak dekat situ, kita pergi ke tajuk yang baru iaitu kekalkan warisan kita. Okey, itu dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuknya keluarga diraja. Okey, kalau awak nampak ada rajah di sini, ini merupakan
rajah ataupun pohon keluarga ya, yang mana Hanif dan Jiwa perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapatkan maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Jadi awak nampak kan dalam rajah dekat sini, okey. Okey, dekat sini adalah tulis ayahanda. Siapa ayahanda? Apa ayahanda? Bonda. Kemudian di bawahnya pula ada raja, ada permaisuri, kemudian ada putera dan juga puteri. Okey. Jadi awak tahu tak apa maksud ayahanda, bonda, putera, puteri, raja dan juga permaisuri. Okey. Jadi sekejap lagi cikgu terangkan ya. Baik. Jadi dekat sini okey. Rajah kat sini adalah mengenai institusi diraja, iaitu mereka telah menggunakan bahasa istana ya. Bahasa istana iaitu ayahanda, bonda, putera, puteri tadi adalah kata panggilan untuk keluarga diraja. Jadi kita sebagai rakyat biasa tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kata panggilan ni kan. Tapi boleh juga nak guna kan. Tetapi guna untuk keluarga kita sahaja. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. Kat sini ada panggilan ayahanda. Okey, ayahanda. Okey, bonda. Okey, apa dia ayahanda dan bonda? Okey. Ayahanda maksudnya ayah ataupun papa ataupun abah, apa lagi panggilan awak untuk ayah ya. Tu ayah-ayahanda maksudnya ayah kita lah, ayah kita, abah kita kan. Jadi ataupun awak panggil papa dan sebagainya lah, abi ke kan. Itu adalah ayahanda. Untuk dalam golongan istana dia memanggil dengan panggilan ayahanda. Okey. Dan itu juga dengan bonda. Okey, bonda tu adalah mak. Mak, ibu, mama, okey. Kita panggil umi. Itu adalah panggilan kita yang kita gunakan seharian ya. Dan bonda ni kalau ikut dahulu khas untuk golongan istana sahaja. Okey. Seterusnya, okey. Itu ada raja. Okey, raja. Siapakah raja? Okey. Raja ni sebenarnya ketua ya, ketua ataupun orang yang memerintah pada sesuatu negeri ataupun sesuatu negara ya, dipanggil raja. Ketua ya, ataupun sekarang ni kita panggil sultan kan. Okey. Dan begitu juga dengan permaisuri. Okey. Permaisuri ni adalah isteri kepada raja ataupun pemerintah ataupun sultan tadi ya. Okey, permaisuri. Dan seterusnya, okey, gelaran puteri. Okey, puteri ni adalah anak perempuan ya. Siapa yang perempuan tu boleh kita panggil puteri. Tetapi sebenarnya panggilan puteri ni khas untuk golongan istana sahaja. Dan begitu juga dengan putera. Okey, putera adalah panggilan untuk anak lelaki ya. Okey, puteri untuk anak perempuan, putera untuk anak lelaki. Okey, jadi saya harap awak faham ya tentang penggunaan istilah tadi tu ya. Boleh sebenarnya nak panggil ayah kita ayahanda pun boleh. Okey, tapi kalau ikutkan memang panggilan-panggilan yang ada cikgu senaraikan di sini adalah panggilan yang digunakan oleh keluarga diraja pada satu masa dahulu. Okey. Baik. Kita teruskan ya. Okey, jadi cuba awak nampak kat sini okey pada buku surat yang seterusnya tu okey. Sebenarnya dekat sini ada perbualan okey tadi di antara Hanif dan Jiva tadi kan yang dia sedang menyiapkan buku scrap kan. Buku scrap berpandukan kamus. Okey. Jadi Hanif ni tadi okey. Jiva bertanya kepada Hanif ya. Okey, awak nampak perbualan ni. Okay. Hanif, apakah maksud perkataan raja? Okey, jadi Hanif tanya, Jiva tanya kepada Hanif, apakah maksud perkataan raja? Jadi Hanif pun menjawab, raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Okey. Jadi, kemudian Jiva tanya lagi, maksud perkataan permaisuri pula apa? Jadi Hanif pun menjawab, permaisuri bermaksud isteri kepada raja. Kan seperti yang cikgu cakap tadi. Kemudian Jiva tanya lagi,
Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Jadi Jiva kata ya. Okey. Ya Jiva, putera. Okey. Dia bagi jawapan. Okey, dah bagi jawapan. Tapi jawapan tu dikosongkan dulu. Okey. Kemudian Jiva tanya lagi, apakah maksud perkataan puteri? Okey, jadi sepatutnya Hanif telah pun menjawab. Kemudian, siapakah ayahanda dan bonda? Jadi Jiva ni bertanya lagi kepada Hanif. Jadi Hanif memberikan jawapan. Okey, kita tengok ada tak jawapan. Okey, jadi cikgu telah sediakan jawapan. Nampak situ? Jadi jawapan untuk soalan Jiva tadi telah pun cikgu tuliskan untuk awak. Okey, nampak ya? Jadi dah ada pun jawapan, iaitu putera bermaksud anak lelaki kepada raja dan permaisuri. Bagaimana puteri pula bermaksud anak perempuan kepada raja dan juga permaisuri. Kemudian, ayahanda dan bonda. Okey, ayahanda dan bonda, dia tanya siapakah ayahanda dan bonda. Jadi ayahanda dan bonda merupakan ibu dan bapa kepada raja dan juga merupakan nenda kepada putera dan puteri. Apa maksud nenda? Ni cikgu nak tanya lagi. Apa maksud nenda? Okey, jadi cikgu nak awak cari dalam kamus ataupun awak boleh Google. Okey, apakah maksud nenda? Okey, nanti awak beritahu saya ya. Okey, jadi sebenarnya cikgu nak awak buat latihan ni. Okey, awak salin balik perbualan di antara Hanif dan juga Jiva tu. Kemudian awak isikan tempat kosong dengan jawapan yang telah pun kita bincangkan tadi ya. Dan semua tambahan saja cikgu nak awak tulis apa maksud nenda ya. Okey. Jadi tulis semua jawapan yang telah kita bincangkan tadi dalam buku BM2 ya. Dalam buku BM2 awak tulis balik jawapan, awak salin semula ya. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja tugasan cikgu. Okey, dan cikgu harap awak dapat menyiapkan tugasan ini dan jangan lupa snap gambar untuk saya tengok ya. Okey, dan cikgu harap jangan lupa juga klik link PDPR kita ya. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.